سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10. Baris yang ke-18 daripada bawah. Al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya, mandi barang siapa, penyakit yang menegah ia penyakit akan terkena air padanya pada satu anggota daripada segala anggota wudu atau anggota mandi, maka hendaklah ia barang siapa tadi tayamum. Maka hendaklah ia barang siapa yang tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit, hendaklah ia tayamum. Jadi selepas bicara berkaitan dengan syarat sah suci daripada hadas kecil dengan bahawa berwuduk, dan suci daripada hadas besar dengan bahawa mandi wajib, disusuli pula pembicaraan berkaitan dengan tayamum. Sebab tayamum ni ganti daripada wuduk dan juga ganti daripada mandi wajib. Jadi selepas bicara wuduk selesai, selepas bicara mandi wajib selesai, yang mana berwuduk mandi wajib ni menggunakan air mutlak, air suci lagi menyucikan. Yang mana alat utama bersuci adalah air. Alat utama bersuci adalah air. Tiba-tiba air untuk berwuduk, untuk bertayamum contohnya tiada, maka diganti dengan alat bersuci juga, iaitu tanah. Tanah ini yakni debu tanah. Jadi alat untuk bersuci. Tanah sahaja, itu tayamum. Tanah yang bercampur dengan air itu bersuci daripada najis mughallazah. Itu tanah lah tu. Dia tanah salah satu daripada alat untuk bertaharah, bersuci. Kalau tanah saja tayamum. Tanah campur air taharah daripada najis mughallazah. Itu di antara alat untuk bersuci adalah tanah. Alat utama air. Sebab tu bicara berkaitan dengan air terlebih dahulu, untuk berwuduk dan untuk mandi wajib. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu, contohnya ketiada air sekali-kali, maka diganti dengan taharah dengan tanah. Ini taharah dengan debu tanah. Yang mana taharah dengan debu tanah ni, tayamum adalah khususiyah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariat tayamum ni tak ada
disyariatkan pada ummah-ummah yang terdahulu. Jadi syariat tayamum ni disyariatkan pada tahun yang ke-6 hijrah. Nabi hijrah ke Madinah 6 tahun, disyariatkan tayamum, yang mana khusus syariat ni kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga syariat istinja dengan batu. Sama juga tu. Syariat istinja dengan batu pun syariat khususiah juga. Ummah-ummah yang terdahulu tidak ada istinja dengan batu. Istinja dengan batu syariat kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya tayamum dengan istinja dengan batu ni, tayamum jikalau ketiadaan air contohnya. Adapun istinja dengan batu ni pilihan. Nak pilih batu saja pun boleh, nak pilih air saja pun. Bukan kata apa ketiadaan air maka diharuskan istinja dengan batu. Tidak. Istinja dengan batu adalah pilihan. Nak pilih batu saja, air batu, tak ada masalah. Adapun tayamum, ni bukan pilihan. Ketiadaan air contohnya untuk berwudu, untuk mandi wajib, maka berpindah kepada tayamum dengan debu tanah. Bukan pilihan lah. Itu je beza. Istinja dengan batu pilihan. Dia haruskan istinja dengan batu walaupun tepi laut sekalipun. Air banyak sangat-sangat. Tetapi sejuk ke macam mana pun tak tahulah. Nak istinja dengan air malah tepi laut, tepi sekalipun. Di hadapan dia akan bicara berkaitan dengan istinja. Dia akan bicara berkaitan dengan istinja. Dia bicara istinja dengan basuh najis, bicara lain-lain. Bicara tajuk istinja, bicara basuh najis, bicara lain-lain. Walaupun kita sekali tengok, sekali imbah, apa beza istinja dengan basuh najis? Dia berbeza. Yang mana basuh najis yang lain, yang bukan keluar daripada dua jalan, alat hanyalah air semata-mata. Adapun istinja selepas daripada kita qada hajah, tak syarat air, dengan batu pun boleh. Sebab tu dibuat tajuk lain-lain. Faham tak ni? Kita kalau najis yang lain tidak boleh menggunakan batu, wajib menggunakan air. Adapun istinja selepas daripada qada hajah, dia diharuskan menggunakan batu walaupun air banyak sekalipun. Sebab tu tajuk istinja tajuk lain, tajuk basuh najis tajuk lain. Sebab basuh najis air. Kita istinja, orang kita biasa sebut basuh berak, basuh kecing. Tak betul sebut basuh berak, basuh kecing tu. Basuh najis betul. Kalau sebut kata istinja, ialah basuh berak, basuh kecing. Tak kena terjemahan tu. Kalau basuh najis lain tu, sebab basuh adalah air. Adapun istinja tak semestinya menggunakan air. Menggunakan batu pun boleh. Tu tak panggil basuh. Tu panggil sapu. Sebab tu istinja, kalau terjemah dengan basuh berak, basuh kecing tu, terjemahan yang tak tepat lah. Tak tepat. Hak tepatnya istinja menyucikan daripada najis yang keluar daripada dua jalan, sama ada dengan air ataupun dengan batu. Itu baru betul. Menyucikan najis yang keluar daripada dua jalan, sama ada dengan air ataupun dengan batu. Baru betul terjemah istinja gitu. Terjemah istinja basuh berak, basuh kecing, tak tahu. Sebab basuh dia wajib pakai air. Kalau istinja tak syarat pakai air. Boleh kita pilih hanya menggunakan batu semata-mata. Ini syariat khususiah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni merasa macam pandai dah. Sebut kata istinja dengan batu, istinja dengan tisu, dia letak topek lalu dah. Itu bukan syariat Nabi, itu topek. Tak kenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi lah sebersih-bersih manusia pernah istinja dengan batu. Tengok.
Tiba-tiba kita kata topek istinja dengan batu, dengan tisu. Tak, ini syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma beza dengan tayamum. Tayamum ni bukan pilihan. Bila tayamum? Ketiada air contohnya untuk berwudu, untuk mandi wajib, digantikan dengan tayamum. Barang siapa tiada dapat air sekali-kali, atau didapat air tetapi ada penyakit. Yang pertama, tiada dapat air sekali-kali. Tiada dapat air sekali-kali ni, contohnya ketiada air terus. Memang tak ada air sungguh-sungguh. Itu ketiadaan air sekali-kali. Yang kedua ni ada air, tetapi dia kata ada penyakit. Dia rekah sini ni. Satunya ketiadaan air semata-mata. Yang kedua, kalau kita kata gak, dia ambil gini. Dia ambil dua sebab. Yang pertama tak ada air. Yang kedua sakit. Dia tak ada air semata-mata ni, termasuk juga ada air tetapi cukup untuk minum. Jadi dia panggil tak ada air juga semata-mata. Tak ada air sekali-kali juga. Tak ada air sekali-kali di sini sama ada tak ada sungguh-sungguh, ataupun tak ada air sekali-kali untuk wudu, untuk mandi wajib. Air untuk minum ada. Tu. Tidak ada air sekali-kali ni, kalau kita kata tak ada air sungguh ti, tak ada air sungguh-sungguh. Tak ada air sungguh-sungguh ni terbenar tak ada setitik habuk. Tak ada air sungguh ti ni terbenar tak ada setitik habuk. Kalau tak ada setitik habuk nak minum guna, tak ada setitik habuk ni nak minum guna. Ataupun tidak ada air sekali-kali, tidak ada air sekali-kali untuk berwudu, untuk mandi wajib. Air ada untuk guna minum. Itu termasuk juga tak ada air sekali-kali. Barulah yang kedua, atau didapat air banyak macam tempat kita ni, tetapi ada penyakit. Itu di antara keuzuran. Satunya tak ada air, satunya sakit. Satu tak ada air, satunya sakit. Itu dua perkara yang mengharuskan tayamum. Tak ada air satu, yang kedua air banyak tetapi ada sakit. Jadi kalau tidak ada air semata-mata ni, panjang pula bicara dianya. Tak ada air di tempat kita, kita wajib cari di kawasan sekitar. Wajib cari di kawasan sekitar. Itu pun jikalau memang di tempat tersebut kita tak pasti tak ada air. Kalau memang tempat yang kita duduk tu memang lama dah tak ada air, ni biasa berlaku di padang-padang pasir, tu tak perlu dah cari air. Dalam kitab, kalau tidak ada air untuk berwudu, maka wajib cari di kawasan sekitar. Itu bagi orang musafir. Dia musafir, kemudian sampai masa untuk berwudu, tiada air, tak ada air untuk berwudu. Untuk minum ada. Jadi sebelum bertayamum, dia kena cari di kawasan sekitar. Sebab perjalanan musafir mana ketahu, takut-takut ada kawasan sekitar, kena carilah. Tapi kalau kita berada di tempat yang sama, bukan musafir, memang di tempat tu ketiada air, tak payah cari dah waktunya, tu terus kepada tayamum. Hak kena cari ni macam orang musafir, dia kena cari kawasan sekitar. Cari pula tak boleh jauh sangat. Cari pula tak boleh jauh sangat. Sebab kalau jauh sangat, kalau ada kecemasan, dia minta tolong, orang kawan ramai-ramai tak dengar. Dia gitu. Dia dalam kitab dia kata cari sekadar satu lontaran panah. Lontaran panah jarak mana? Lontaran panah jarak mana? Dalam kitab dia kata 4,000 hasta tak silap. Hak satu lontaran panah tu, ia letak jaraknya bukan 400 hasta.
400 hasta lebih kurang 180 berapa tahu meter. Jauh juga sekali sepadang tu 100 meter orang berlari tu kan, 180 meter lebih. Lebih kurang 400 hasta. Itu jarak yang mana kena pergi cari air di kawasan sekitar, di tempat yang memang tak pasti ada air ke tak ada air. Kalau tak ada air di kita, tempat tersebut memang sudah pasti ketiadaan air, maka tak perlu cari lagi lah. Berpindah kepada tayamum untuk berwudu, untuk ganti mengangkat hadas kecil dan untuk ganti mengangkat hadas besar. Benda tayamum dia akan ceritalah di hadapan apa dia tayamum. Tayamum sapu debu di muka dan sapu debu di tangan, itu dia tayamum. Sebut kata tayamum kena mati molek, mati steng molek. Tayamum sapu debu di muka dan sapu debu di dua tangan. Sama ada tayamum tu ganti daripada wuduk, sama ada tayamum tu ganti daripada mandi wajib. Tayamum ijma' ulama, sapu debu di muka dan dua tangan itu ijma' ulama. Kemudian kita nanti bicara hak ghalib berlaku pada kita adalah ada air, bukan masalah ada penyakit, ada pembalut yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk, sampai air kepada anggota mandi wajib. Hak tu hak banyak berlaku kepada kita. Hak banyak berlaku, air ada, tidak ada penyakit. Hak penyakit ni macam kulit dia kena panasan api, jadi kulit dia tu jadi masuk. Hak tu tak boleh guna air tu, sebab menyebabkan akan jadi paruk yang keji. Hak tu dia panggil penyakit. Ataupun penyakit ni orang yang apabila air kena di tubuh dia akan jadi sesak nafas, itu dia panggil penyakit. Tapi yang banyak berlaku pada kitanya, air banyak, tidak ada penyakit, tetapi ada pembalut. Ada ni. Yang mana sebenarnya kalau tangan contohnya, anggota luar tangan tak ada apa-apa. Yang sakitnya patah. Patah tu hak dalam, tulang tu hak dalam. Ada ni. Patah kan tulang hak dalam. Kulit luar comel-comel. Tetapi apabila patah tulang tu, dia pun bubuh seming. Seming tu. Walahal sebenarnya kulit kita tu tak ada benda yang menghalang air, tak ada sakit apa-apa pun. Tapi apabila tulang patah, hak anggota dalam tu, dia tulang tak ada kena-ngena dengan wuduk kita, sebab dia bukan anggota zahir tangan. Dia tulang tak kena-ngena. Tapi oleh kerana tulang patah, dia pun bubuh seming tangan. Seming tu menyebabkan terhalang air. Bukan kerana tak ada air dan bukan kerana sakit. Sebab apa sakit apa? Tangan luar kita comel. Hak patahnya tulang. Tapi tulang patah, dia pun bubuh seming. Tu terhalang air. Hak ni hak banyak berlaku. Hak ni hak kena ngaji molek. Hak ni payah sikit. Sebab kalau ketiadaan air semata-mata, clear. Ganti kepada bertayamum semata-mata. Wuduknya tidak ada, mandi wajibnya tidak ada. Adapun kalau air banyak, anggota wuduk, anggota mandi wajib tubuh kita satu tubuh ni boleh kena air, tetapi ada tempat yang terhalang air sebab ada pembalut tadi. Maka wuduk wajib sebab air banyak. Mandi wajib pun wajib sebab air banyak. Tetapi untuk tempat yang tak sampai air tu diganti dengan tayamum. Ni kadang-kadang pening ni. Contoh. Ni contoh. Kita akan cerita kemudian. Ni ada saya bawa buku ni, buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Dalam buku ni dia ada gambar tayamum lah. Dalam buku ni hak keluaran JAKIM. Dia ada gambar balut di muka, dia ada gambar balut di tangan, dia ada gambar balut di kepala, dia ada gambar dalam buku ni. Saya lupa bawa satu lagi buku. Satu buku lagi tu lagi banyak gambar dalam 14 keping gambar. Kemudian dalam buku tu dia susung macam mana cara bertaharah dan macam mana cara bersolat. Saya lupa bawa buku tu. Hak tu dikeluarkan oleh Maidan.
Ni dia keluar oleh jaking. Ni hak jaking. Saya sebut banyak gambar tu hak Maidang. Hak Terengganu. Dikeluarkan pada tahun 2002. Dia mula-mula keluar tahun 2002. Kemudian kemudian dia tukar dia punya kulit. Isi dalam sama, kulit dia tukar. Kulit dia tukar. Cari nak cari hak baru tu habis dia kata. Dia pun cari dah store, jumpalah hak lama. Hak 2002. Hak lama tu kulit dia warna hijau. Jadi hak baru kemudian tu kulit warna biru. Jadi dia pendamkan hak hijau, dia terbit kulit biru. Isi sama je kulit je hijau tu kau biru. Satu kali tu saya nak di buku tu. Tak ada, habis hak biru. Dia pun cari store, ada hak hijau. Dia pun beri saya, ada lagi tu. Kena disembunyi. Isi dalam tak tukar kulit je. Tukar kulit. Kata. Lepas tu kemudian tu dia ada pula keluar lagi beberapa keluaran. Hak ni hak terkini lah. Sebab ni hak jaking. Ni berkatakan hak jaking. Tapi punya kata jaking pula ada pula keluar hak baru pula kemudian. Dah tahulah. Sebab hak dia keluar buku mula-mula tu termasuk hak jaking sendiri pun banyak kekurangan, banyak kesilapan. Hak ni pun dia yang terkini pun ada lagi kesilapan. Dia kata ada yang lebih terkini. Tak tahulah, tunggu pula. Tapi dan dia akan cerita lah. Hak banyak berlakunya, air banyak, anggota wuduk tidak ada masalah. Tetapi tak kata air sebab contoh tadilah ada seming di tangan, ada pembalut di kaki. Contoh pembalut di kaki. Kita ambil wuduk basuh muka rata, ambil wuduk basuh tangan rata, sapu kepala clear, basuh kaki kita basuh. Cuma di pergelangan kaki je hak ada pembalut. Sebelah kaki tu comel, sebelah kaki tu di pergelangan ada pembalut, di hujung kaki comel, sebelah bahagian atas tumit comel, basuh tu. Hak tempat hak ada pembalut seming tu, tu dia kena ganti dengan tayamum. Lepas tu nak sapu mana? Ijma' ulama' tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Jangan saya ingat ke nak sapu di pembalut di kaki, tu kena sekeh awal-awal tu. Kena sekeh, kena pulas telinga lalu. Sebut kata tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Dia peningnya. Dia tak di muka basuh molek kan? Tak di tangan wuduk basuh molek kan? Apa nak sapu debu di muka dan dua tangan? Kaki hak tak kata, sapu debu kaki Allah. Susah kadang-kadang aja. Dia tayamum ijma' ulama. Tuhan kata famsahu biwujuhikum wa aidikum. An-Nisa ayat yang ke-43. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Al-Maidah ayat yang ke-6. Sapu muka, sapu tangan. Hak tu tayamum sapu muka, sapu tangan. Ganti untuk ni pembalut di kaki. Sama juga kalau kita nak mandi wajib. Tiba-tiba seming kita, lutut kita tu ada pembalut seming, buat pembedahan lutut. Jadi lutut tidak membabitkan anggota wuduk, tetapi membabitkan anggota mandi wajib. Dah kalau dah lutut berseming gitu, mandi wajib buat apa lagi? Dia hok sakitnya situ. Hok sakitnya situ. Dah tebal pula. Tak ada tebal-tebal maknanya. Ada jalan kan? Dan macam mana nak mandi wajib? Mandi wajib lah. Sebab tubuh kita okey mandi wajib. Tapi lutut tak kata air. Tu ganti dengan tayamum. Nak sapu mana? Sapu debu di muka dan dua tangan. Gitu. Saya masa mandi wajib tadi, ni belah atas ni basuh, rata molek muka tangan apa semua ni. Cuma lutut je tak kata air. Tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Situ. Tak kira tayamum ganti apa pun. Ada ni. Jangan ingat kena sapu atas kepala lutut, atas pembalut di lutut. Tu berat belaka tu. Kawan kita sama dengan wuduk. Kalau sebut kata wuduk, kita tak tanya dah nak basuh mana tau. Kalau waktu kita kata awak mari sini, mari tolong ambil semayang. Buat apa mak? Zuhur lambat lagi nak semayang.
Ambil semayang ni tolong sipang Quran ni. Oh, ambil semayang untuk sipang Quran je. Lah. Lepas tu saya basuh tangan sudah mau. Mana mak kata mana? Ketak dia mak Ada ke buat ambil semayang basuh tangan saja? Dia nak pegang Quran je, bukan nak semayang. Sebut kata ambil semayang, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ke mana? Itu ambil semayang untuk semayang. Hak ni mak kita suruh ambil semayang kan nak suruh pegang Quran. Lepas tu basuh tangan saja je lah. Ayah basuh muka apa kepala kan. Sebut kata wudu, faham lalu dah. Wudu untuk semayang ke, wudu untuk tawaf ke, wudu untuk pegang Quran ke, wudu untuk tidur ke. Takkan nak tanya lagi nak basuh mana? Sama juga dengan tayamum. Sebut tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Tak kira lah. Ganti apa pun, tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Tu. Tapi salah faham seumpama ni, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berhadas besar. Dia berguling tak setarang atas debu tanah. Dia berguling. Lepas tu jumpa dengan Nabi SAW. Tengoklah dah guling atas debu tanah ni, ada debu atas kepala. Nabi pun tanyalah, dia pun ceritalah. Oleh kerana nak ganti daripada mandi wajib, jadi Ammar bin Yasir ingat ke kalau ganti wudu, tayamum sapu debu di muka dan dua tangan, ganti wudu. Dan kalau ganti mandi wajib, Ammar bin Yasir ingat ke guling, dia guling tak setarang. Bila Nabi wayak kata tayamum sapu debu di muka dan tangan, Ammar bin Yasir kata dia guling macam ayam dah. Macam kalau kita macam ayam, jangan tengok tak ayam dia guling macam tu Ammar bin Yasir buat. Sebab apa? Tayamum ganti daripada mandi wajib. Kalau mandi wajib tu meratakan air sekalian badan, tayamumnya kena berguling je. Tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Tu mati waktu molek. Dia biasa payah sikit nak cerita hak berkaitan dengan masalah wudu. Kadang-kadang ada pembalut di muka buat pembedahan mata. Terkadang biasa hak berlakunya tangan seming, kaki biasanya ada seming. Tu nak kena kim molek tu. Tu nak kena kim molek. Mazhab Syafi'i kita macam mana, mazhab-mazhab lain yang lebih mudahnya macam mana. Sebab ialah duduk hospital ni payah sikit lah. Hak kaki-kaki gatal aksiden, tangan gatal aksiden tu lah. Suruh berwuduk serta bertayamum. Ngilim pala. Dia kata kita duduk di rumah, sehat, segar, mega, wuduk saja. Duduk di hospital bukan di rumah, bukannya mudah. Duduk hospital pula sakit, bukan segar. Duduk di rumah sendiri senang, segar mega, wuduk saja. Duduk di hospital bukan rumah, duduk hospital payah. Sakit pula, terlantar, kaki noneng gitu, wajib wuduk serta tambah tayamum. Dah cia gitu dia kata. Duduk rumah segar, wuduk saja. Duduk hospital sakit, wuduk dan tayamum. Sepatutnya duduk rumah segar, wuduk saja. Duduk di hospital sakit, wuduk pun tak payah, pakai sembahyang saja je sepatutnya. Dah wuduk wajib, tayamum wajib. Kau penimpal dia pula. Nak kira ni tu. Dia kalau dah kesuntukan seumpama tu, hak bab wuduk wajib lah. Ada pembalut apa semua buat wuduk wajib. Yang khilafnya perlu tak ganti dengan tayamum untuk anggota wuduk yang tak kata air. Kalau mazhab Maliki, Hanafi tidak ada tayamum. Anggota wuduk yang elok berwuduk macam biasa. Kalau ada pembalut di tangan, hanya wajib sapu air saja atas pembalut. Tayamum tak payah. Beres tangan, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Di kaki ada pembalut juga, sapu debu, sapu air atas pembalut di kawasan kaki. Itu je. Lepas tu semayang. Ada mazhab Maliki dengan Hanafi ni, dia tidak ada wuduk dan tayamum. Kita mazhab Syafi'i lah. Dengan Hambali wuduk serta tayamum. Ini sukar sikit lah. Tapi kok mana kita belajar dulu. Sampai masa agak kesukaran duduk di hospital, tambahan pula bukan kita. Hak sakitnya anak kita apa semua, kita nak suruh buat wuduk serta tayamum. Hak masa segar di rumah pun macam pahat dengan nukud dah. Nak kena tanya semua. Sedap duduk semayang tak lagi ni. Jadi kena tanya semua. Barulah bika bangun, pergi ambil semayang, barulah semayang.
Kalau tak tanya barangkali pakai senyap gitu je lah. Siapa di hospital, semayang. Kena semayang. Oh, hok di rumah pun payah, hospital, apalah, ambil semayang sudah. Yang kita naknya adalah semayang jangan tinggal. Kalau hok bab taharah ni, bab tayamum ni, hok masalah ada pembalut dia kata wuduk, kita nak pakai mazhab Syafi'i wuduk tu tayamum, ataupun mazhab Hanafi Maliki wuduk saja, atau pembalut hanya perlu sapu air. Jadi janji semayang, ambil lah mana-mana pun. Semayang tu tak boleh tinggal. Jadi kalau kepayahan sangat nak moga anak payah pun semua ni, kita boleh kena tahu jugalah, kena tahu. Tapi wuduk wajib. Ada pula dia ada pembalut di anggota tangan lah biasanya. Dia tidak berwuduk. Dia bertayamum saja. Allah kata, tayamum lah orang nak penat, tak payah. Dia tayamum saja. Dia kata ada orang royak ke dia tayamum saja. Tayamum saja ni tak ada air. Sekarang air banyak. Tayamum saja ni tak boleh kena air. Macam tadilah, kena air, bersentuh air dengan anggota tubuh dia, dia akan sesak napas. Itu tayamum saja. Air tak ada sungguh-sungguh, tayamum saja. Air ada tapi sakit, dia tubuh dia tak boleh kena air. Kalau kena air jadi sesak napas, tayamum saja. Sekarang ni air banyak. Tu sepakat ulama wajib berwuduk. Yang timbul khilafnya, macam mana dia anggota wuduk yang ada pembalut, air tak sapa tu, nak kena tu wajib tak ganti dengan tayamum? Tu hak khilafnya. Hak khilaf tayamum wajib ke tak? Wuduk tu sepakat dah wajib, tiba-tiba dia wuduk tak ambil tayamum saja. Faham tak ni? Tu salah faham kita tu. Ayat banyak, tu tetap dah wajib berwuduk. Kalau ada pembalut baru timbul bab bertayamum wajib ke tidak wajib. Biarlah. Cuma dah kita ni mungkinlah dia tak ada lah panjang sangat pembicaraan berkaitan dengan syarat tayamum serta dengan rukun tayamum, dia rekah aja. Dia pun cerita bab tiada air gitu je. Tiada air sekali-kali. Kata je. Kemudian atau ada air, didapat air tapi ada penyakit gitu je. Dia tak ada air, tak ada air sekali-kali ni, tak ada sungguh-sungguh, ataupun ada tetapi hanya cukup untuk makan dan minum sahaja, pun dipanggil tidak ada air sekali-kali. Tak ada air sekali-kali untuk berwuduk, untuk minum ada pada ni. Kemudian dia panjang bicara pula di situ. Biasa dalam kitab ni dibicara berkaitan dengan orang yang musafir. Orang musafir ni dia bawa bekalan air yang secukupnya untuk minum dan juga untuk bertaharah. Tapi kadang-kadang musafir ni ada orang yang habis air. Air kita cukup untuk minum dan untuk berwuduk. Tiba-tiba kawan kita tu air minum saja cukup, air wuduk sudah habis. Maka kita tetap wajib berwuduk hak air kita tak boleh beri air kepada hak kawan kita tu. Sebab kita tak wajib nak sempurnakan air wuduk, air taharah untuk orang yang lain. Tak wajib. Tak wajib kita beri air, kerana tak wajib kita nak mengesahkan ibadah orang yang lain. Sebab dia tak ada masalah, dia air tak ada. Dia bertayamum. Berbeza, kita ada air untuk minum, kita cukup air untuk berwuduk. Tetapi kawan dalam rombongan musafir tu, air minum dia pun tak cukup. Air minum tak cukup tu lain. Air wuduk tak ada, ganti dengan tayamum. Air minum tak ada, nyawa. Lain tu. Faham tak ni? Tadi air minum kita cukup, air wuduk kita cukup, kawan kita air minum cukup, air wuduk dia tak cukup, air wuduk dia habis. Kita perlu tak beri air wuduk kita pada dia? Tak perlu. Dah dia tu terdesak, tak terdesak, air tak ada, dia tayamum je lah. Tak ada terdesak pun. Hak terdesaknya bukan air wuduk kawan kita je tak ada, air minum pun habis. Tumpah ke warna ke habis air minum dia. Hak minum terdesak, minum ni nyawa. Maka kita wajib beri air wuduk kita kepada kawan kita untuk minum, maka kita wajib bertayamum. Jadi kita wajib bertayamum lah. Sebab
air wuduk kita beri kepada kawan kita minum, nyawa dia, kita masih lagi boleh semayang. Tayamum lah, tak ada apa-apa gendala pun. Kita masih lagi boleh semayang. Jadi kita wajib beri pada saudara kawan rombongan kita air wuduk kita untuk dia minum. Tapi dah kita panjang pula bicara, kawan kita yang macam mana yang kita kena beri air wuduk kita, air wuduk tu, air yang kita sipang untuk wuduk, tiba-tiba kena beri ke kawan kita, menyebabkan kita tak ada air wuduk, yang menyebabkan kita dia bertayamum. Kawan kita yang macam mana yang kita kena beri air minum ke dia? Kawan kita ni hak termasuk di kalangan hak muhtaram dalam kitab, hak dihormati, hak dimuliakan, dihormati, yang muhtaram dia panggil. Yang muhtaram ni termasuk orang kafir zimmi dia panggil muhtaram. Muhtaram ni makna nyawa dia tu kita pelihara lah. Kalau tak biar air mati dia, kita pelihara nyawa, biar air ke dia. Pada ni kafir zimmi, kafir yang tunduk di bawah kerajaan Islam, itu kafir zimmi. Bukan kafir yang tunggu masa nak naik atas kepala orang Islam, bukan. Kafir zimmi ni kafir yang tunduk di bawah kerajaan Islam. Kafir mu'ahad, dia panggil kafir mu'ahad ni kafir yang ada janjian berhenti perang dengan kerajaan Islam. Ataupun kafir musta'man, kafir yang dijaminkan keamanan. Mana kafir yang diberi visa? Pada ni kafir yang diberi visa, itu dia panggil kafir musta'man tu, kafir yang dijaminkan keamanan. Sebab apa? Sebab ada visa di tangan dia. Ada ni. Hak ni air dia tak ada, kita kena beri air wuduk kita ke dia. Ada ni. Ataupun anjing. Anjing. Sama ada anjing tu yang tidak ada manfaat, anjing tu. Anjing yang ada manfaat ni anjing yang jadi juru pandu musafir. Itu anjing yang ada manfaat. Ni tak ada ni. Jumpa anjing kok tepi perjalanan musafir je. Anjing tu dahaga. Anjing tu manfaat pun tidak, mudarat pun tidak. Maka kita kena beri air wuduk kita kepada anjing tu. Lepas tu wuduk kita macam mana? Ganti dia, kita ganti dengan tayamum. Ada ni. Sebab apa? Dia muhtaram lagi tu anjing tu. Walaupun anjing tu tak ada manfaat sekalipun, sebab dia tak ada guna apa-apa pun. Adapun yang tidak muhtaram, yang tidak dihormati, maka kita tak boleh beri air wuduk kita ke dia. Air minum dia habis dah, biar air minum dia habis pun, mati dia, biar dia mati pun, tak boleh beri air wuduk kita ke dia. Air minum kita memanglah kita hak untuk kita. Air wuduk ni, air wuduk kalau tak ada boleh ganti dengan tayamum. Tapi masa sekarang air wuduk kita ada. Yang nak minta air wuduk untuk jadikan minuman ni bukan hak muhtaram, bukan yang dimuliakan pada syarak, tak boleh beri. Mana yang bukan muhtaram? Orang murtad, waliyazabillah, orang murtad, tidak dihormati, bukan di nyawa dia, kerajaan kena bunuh. Kafir harbi, tak muhtaram, tidak dihormati. Air wuduk kita tak boleh beri ke dia. Kalau binatang pula, babi contohnya, dalam musafir tu jumpalah babi hak dahaga. Jadi air, kalau air ada banyak-banyak tak apa. Sekarang ni air wuduk kita ni, pada ni air banyak beri je lah. Sekarang ni air wuduk, bila air wuduk kita beri kepada babi tu minum, maka kita tak ada air wuduk. Boleh tak? Tak boleh beri. Pada ni murtad tak boleh beri air wuduk kita ni. Kafir harbi tak boleh beri, babi tak boleh beri. Di antara tidak muhtaram laginya, tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Pada ni orang yang meninggalkan sembahyang, dia sekarang dengan kita, dia tak sembahyang. Air wuduk dia memang dia tak ada air wuduk, dia tak sembahyang. Tiba-tiba air yang dibawa untuk minum dia habis. Ini dahaga dah dianya, nak mati dah dianya. Tiba-tiba nak minta air wuduk kita, tak boleh beri. Tak boleh beri, mati hadiahnya. Dia tidak muhtaram sebab dia tinggal semayang. Ni semayang pada ni.
Orang tinggal semai dengar kata Allah macam dengan babi budak kita ni. Babi tak masuk neraka. Babi yang masuk neraka? Babi tak masuk neraka. Orang tengah sembahyang, mana tempat dia? Dia kata macam babi. Lebih hina dia babi tak masuk neraka ni orang tinggal sembahyang. Siapa gitu lalu dah hukum agama. Ni kita sedap cakap dia baik. Tak sembahyang je. Senang kita cakap. Kan biasa cakap gitu kan. Dak semayang je. Dak semayang. Bukan kata dak semayang benar. Tak semayang je. Ada ni. Air wuduk kita tak boleh hui kepada dia minum. Air wuduk ni. Kalau ada air lebih-lebih tak apalah. Air wuduk. Sebab dia kita hui ke dia air wuduk kita habis, kita tetap wajib kena bertayamum sebab air habis. Tapi berdosa kita beri air ke dia tu. Kita tidak diharuskan beri air wuduk kita ke dia. Kalau kita beri air wuduk kita ke dia, air wuduk kita tak ada, kita nak semua tetap wajib tayamum. Nak tayamum juga. Tapi kita diharus tak beri air wuduk. Air wuduk air untuk semayang kita ni boleh tak beri kat orang untuk minum dia. Untuk minum dia, untuk nyawa dia. Nyawa siapa ni? Hak mutaram kau dak, hak dak mutaram. Haram kita beri. Beri juga dosa lah kita ni. Lepas tu macam mana kita punya sembahyang? Tayamum lah juga. Tayamum lah juganya. Sebab apa? Sebab air memang tak ada dah. Tayamum juga kemudian. Tapi cuma beri air itu tak boleh. Tidak harus kita beri air ke dia. Beri juga berdosa kita. Tapi bila air tak ada, memang kita wajib bertayamum. Bertayamum kita sah, semayang kita sah. Tapi salah kita kerana air wuduk kita, air untuk semayang kita, buat apa beri kat orang? Dia nyawa dia. Siapa dia tu? Orang tak semayang, tak boleh beri. Syarat tahan mati orang seumpama tu. Kapi zimi, kapi mu'ahad, kapi mustakmal, molek-molek ada beri air. Kapi tu beri air. Kapi tak lawang kita, tak apa dengan kita. Ni orang Islam ngaku Islam tapi meruntuhkan agama. Yang membezakan antara kita dengan kafir adalah sembahyang. Ada ni. Kalau kita ni boleh tengok orang boleh tahu dah tu orang Islam. Kalau tempat yang mana satu bangsa, Islam ke bukan Islam ke, satu bangsa. Ada tempat-tempat yang satu bangsa kan. Kalau macam kita ni tengok muka tu orang Islam, tahu dah. Kalau tempat yang satu bangsa, sama je. Islam dengan bukan Islam satu bangsa. Ni kulit sama, bahasa pun sama. Yang membezakan antara ramai-ramai tu Islam ke Islam, semayang. Situ. Semayang orang Islam. Tak semayang bukan orang Islam. Bukan orang Islam mana apa? Kalau mazhab Syafi'i bukan orang Islam yang sebenar lah. Kalau mazhab Hambali bukan orang Islam, kafir juga dia ni. Tu kalau mazhab Hambali. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafir terang-terang dah. Mazhab Hambali kata muta'ammidan, dengan sengaja termasuk pada masa sakit. Tu muta'ammidan, barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja ni termasuk dalam keadaan kita sakit. Kan kita bukan sengaja tak ambil semayang, sakit sengaja dia panggil faqad kafara jiharan, kafir terang-terang dah kata. Mazhab Hambali pakai zahir je. Kafir apa? Kafir agama. Mazhab Syafi'i kafir apa? Kafir nikmat. Tu je beza dia. Jadi membezakan antara Islam kafir semayang. Mana apa? Kalau mazhab Hambali memang kafir sungguh orang tak semayang tu. Kalau mazhab Syafi'i orang tak semayang tu Islam, tapi bukan Islam yang sebenar lah pasal gitu. Nak macam orang kafir juga, tapi bukan kafir lah, kafir nikmat dia panggil. Itu berkaitan dengan tinggal semayang. Siapa ke nyawa dia terancang dah, air tak ada, tak boleh beri air wuduk kita kepada dia sebab dia tidak muhtaram. Nak bicara berkaitan dengan air ada tetapi air tidak mencukupi untuk kita berwuduk, maka ganti dengan tayamum. Atau didapat air tetapi ada penyakit. Kita akan cerita semula lah. Hak penyakit macam mana. Kemudian hak tadi tu hak biasa berlakunya
air banyak bukan ada penyakit, tetapi ada pembalut yang menyebabkan air tidak rata di anggota wudu dan juga di anggota mandi wajib. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.